Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, sekali lagi kita diketemukan oleh Allah dalam perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Satu perbincangan yang kita bincang dalam cara ringkas supaya kita boleh dapat memahami apa yang terdapat dan apa yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita seharian supaya kita menjadi benar-benar seorang hamba Allah yang saleh dalam kehidupan kita. Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, hari ini insya-Allah saya akan menyebut tentang pasal yang keempat dalam membicarakan tentang anggota badan yang perlu kita jaga, yang disebut dengan anggota perut, yang kita diajar supaya kita sentiasa jaga dalam hidup kita. Perut walaupun nampak sama saja, nampak biasa saja, tapi di sana anggota badan yang benar besar nilai dalam hidup kita untuk kita jaga. Bagaimana perut ini merupakan satu benda yang dianugerahkan oleh Allah pada kita, anggota badan yang dianugerahkan oleh Allah untuk kepentingan dunia dan juga akhirat. Untuk kepentingan dunia, kita boleh tahu bahawa dengan perut ini kita akan mendapat makanan dan apabila masuk saja makanan dalam perut, kemudian pada masa yang sama dia akan mengubah daripada makanan yang kita makan ini kepada air mani. Daripada air mani ini akan keluarnya yang dinamakan dengan keturunan dan zuriat. Keuntungan datang daripada perut yang Allah kurniakan pada seorang. Maka dengan baiknya perut, maka baiklah segala anggota badan yang lain seperti jantung, limfa dan juga paru-paru. Dan sejahteralah yang tinggal daripada segala-gala yang menyebabkan kerosakan pada seorang ini sendiri dalam badan seorang daripada penyakit dan sebagainya. Yang ni yang disebut dengan keuntungan dan nilai daripada dunia yang ada, hasil daripada adanya perut yang Allah kurniakan pada diri seseorang. Kemudian yang namakan dengan dunia ini juga, kita akan dapati bahawa dengan kita dapat nikmat yang disebut dengan perut ini, kita dapat makanan-makanan yang sedap. Kemudian pada masa yang sama, kita sihat perut, kita akan dapat bersama suami isteri dan anak pinak dalam keadaan yang bahagia dalam kehidupan seorang ini sendiri. Bagaimana kita akan bertanya untuk kita mensyukuri dengan nikmat perut yang Allah kurniakan pada kita? Syukurnya nikmat perut ini ialah, katanya para ulama, ada dengan dua perkara saja. Kita diajar supaya bagaimana menjaga nikmat dan kita menunjukkan rasa syukur nikmat kurniaan perut yang Allah kurniakan pada kita. Yang pertama, nikmat untuk menjaga perut ini, tanda kita mensyukuri nikmat perut yang Allah kurniakan pada kita, menjaga perut kita daripada jangan dimakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, dalam hidup kita banyak makanan-makanan yang halal. Yang haram sikit saja. Yang Allah haramkan tak banyak. Adapun yang Allah halal terlampau banyak yang Allah halalkan di atas muka bumi ni. Dalam keadaan yang Allah halal, kita diharamkan daripada makan perkara, dimasukkan dalam perut kita perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kita mensyukuri nikmat perut juga? Kita diajar supaya jaga jangan makan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang kesamaran, yang tidak yakin halal dan haramnya, di sudut halal dan haram. Jaga pada diri kita, jangan terlibat dengan perkara yang syubhat. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Di antara yang halal dan haram ada perkara yang syubhat. Syubhat maksudnya kesamaran. Syubhat, ulama-ulama bincang bukan sekadar kesamaran saja, begitu saja tidak. Kita tak kenal halal haram begitu saja tidak. Bahkan yang syubhat ini yang dinamakan dengan perkara-perkara yang disediakan makanan oleh yang syubhat tersebut. Misalnya orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah, orang yang tidak solat, orang yang menyediakan makanan pun yang syubhat. Yang syubhat, maka kita diajar supaya jangan masukkan dalam perut kita makanan yang disediakan oleh mereka. Kenapa besarnya? Kerana kesan daripada perut, dia akan kesan pada hati seorang. Betulnya makanan yang kita makan, maka betullah amal ibadah kita dalam kehidupan kita.
Kalaulah kita tak betul makanan yang kita makan, maka dia akan rosak banyak amal ibadah pada diri seseorang ini sendiri. So itulah kita diajar supaya sungguh-sungguh menjaga perut kita daripada perkara yang haram dan perkara yang syubhat ni. Kenapa? Kerana ada 3 sebab. 3 sebab yang utama. Yang pertama, kenapa kita diajar supaya jaga perut kita, jangan makan perkara yang haram? Kerana yang pertama, kerana kita takut dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya ulama, biar dalam jiwa kamu ada perasaan takut dengan api neraka Allah. Kalaulah sekiranya kamu makan perkara yang haram, boleh jadi dikenyanglah kamu untuk dunia, tetapi kamu kena ingat dengan makanan yang kamu makan ini, dia akan terkesan pada kamu di akhirat nanti. Bagaimana terkesan? Dalam Al-Quran Karim kita buat contoh yang mudah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Katanya Allah, contoh bagaimana makanan itu nampak halal tapi sebenarnya diharam. Nampak dia jadi haram. Bagaimana? Kalau kita sebut orang yang memakan, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang yang makan harta benda anak yatim dalam keadaan zulman, dalam keadaan dia makan cara zalim harta benda anak yatim, dia rampas harta benda anak yatim, ataupun dia ambil anak yatim yang ditinggalkan oleh bapa ini, kemudian dia ambil harta benda itu dan diakui pada milik dia pula, dalam keadaan dia melakukan kezaliman, tak serah balik harta ini pada anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sebenarnya yang dimasukkan dalam perut dia bukan yang namakan dengan makanan itu, dimasukkan dalam perut dia yang disebut dengan api neraka Allah. Wa sayaslawna sa'ira, dan di akhirat nanti dia akan dipanggang di hadapan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dalam neraka sa'ir. Ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. Artinya orang yang jaga perut dia tak makan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa tak makan? Kerana dia takut api neraka Allah. Baca lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah lahmun nabatan min haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak akan masuk syurga mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Maksud tumbuh daripada sumber yang haram ni bagaimana? Tatkala mana dia sudah mula makan makanan yang diharamkan oleh Allah, kemudian menjadi darah daging padanya pula. Bagaimana untuk dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tak mampu masuk dalam syurga Allah. Oleh kerana dia tak mampu masuk dalam syurga Allah, berpunca daripada yang disebut dengan makanan yang haram ini, maka dia diajar supaya jaga, jangan sampai peringkat kita memakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah sebut, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang suht, benda yang sumber yang haram, benda yang keji, yang dilarang oleh Allah, maka katanya Rasulullah, fannaru aula bih, nerakalah yang paling sesuai untuk diri dia. Maknanya, para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, walaupun kita nampak kita boleh ambil makanan, kita ambil makanan daripada itu dan daripada ini, tetapi kita kena tanya makanan sebut makanan halal ataupun haram. Satu ulama sebut haram ni ada 2. Satu pada haram pada sifat, satu lagi haram pada zat yang diharamkan oleh Allah. Kadang-kadang kita nampak makanan itu haram pada zat apa dia? Daging babi, daging yang disebut dengan arak, haram pada zat. Sama ada kita buat macam mana pun dia tetap haram, kita tak boleh makan lagi. Ni haram pada zat. Satu lagi haram pada sifat, sifat dia jadi haram. Nampak nasi lemak, kalau kira nampak nasi lemak, sepatutnya boleh makan nasi lemak. Tapi kalau dicuri di kedai mamak, bagaimana kita nak makan nasi lemak tapi kita dapat daripada kita curi, ataupun kita makan nasi lemak tapi kita bayar dengan duit rasuah, apakah kita boleh makan makanan tersebut? Kita tak mampu kita makan. Memang nampak halal, tapi halal pada sifat, nampak haram dia akan berubah pada sifat, pada masa, pada diri dia. Ni nak sebut gambaran bagaimana haram yang menyebabkan terhumban seorang ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, "Famanittaqa syubhat faqad istibra'a li dinihi wa irdihi." Rasulullah kata, siapa yang boleh jaga agama dia, jaga diri dia daripada terlibat dengan perkara yang syubhat,
maka selamatlah pada diri dia yang disebut agamanya dan juga maruah diri dia tersebut. Dalam hidup kita, kita diajar supaya jaga perkara yang demikian. Jaga pada diri kita, jangan sampai peringkat kita ni termakan perkara yang haram dan makan pula perkara-perkara yang syubhat. Rasulullah sebut kesan daripada orang yang makan perkara yang syubhat, kesan dia apa dia? Dia akan terkesan pada dua perkara. Yang pertama, terkesan pada agamanya. Agama kita akan terkesan. Orang yang makan syubhat, dia akan terkesan dipanggil demikian. Yang kedua, dia akan terkesan pada maruah diri yang ada pada diri seorang ini sendiri. Dua. Kemudian yang kedua, kenapa kita dilarang supaya jangan makan perkara yang haram pada Allah? Kita kena ingat bahawa apabila kita makan makanan yang haram dan juga syubhat itu, dia akan hilang yang disebut dengan petunjuk hidayah Allah dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kotor hati kita, makan makanan yang haram, dia terkesan hati kita ni hati yang bersih, hati kita ni hati yang suci. Sekali kita masuk makanan yang haram, sekali titik hitam. Dua kali kita masuk makanan yang haram, dua kali titik hitam pada hati kita. Tiga kali masuk makanan yang haram, tiga kali titik hitam. Lama-lama hatta nuqtatan sauda, sehingga hitam legam hati seseorang. Yang menyebabkan akhirnya kita hilang petunjuk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan yang kedua dan kesan yang tiga, kenapa kita ditegah sangat jangan terlibat dengan makan makanan yang haram dan syubhat itu, kerana dia akan menyebabkan kita hilang rasa nikmat untuk melakukan kebajikan. Kalau kita buat juga, kita akan dapati nak buat juga kebajikan. Orang yang makan benda yang haram ini terkesan pada diri dia tak nak buat kebaikan pada diri dia. Kebajikan tu dah tak nak dah, dia akan jadi penat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, kam min qa'im laisa lahu min qiyamih illa sah, wa kam min sha'im laisa lahu min siyamih illa al-ju' wa zama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Berapa ramai orang yang dalam keadaan yang dia bangun qiyamul lail pada malam hari, pada waktu bulan Ramadan, ataupun dia bangun malam-malam untuk bersahur dan sebagainya, daripada diri dia bangun tak dapat apa-apa daripada puasa dia, tak dapat apa-apa daripada qiyam dia tersebut, kecuali dia penat pada diri dia. Sama-sama. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia, kecuali dia dapat lapar dan juga dahaga semata-mata. Kenapa? Kerana dia ada sumber yang haram yang masuk dalam perut dia ini, yang menghalang daripada kebaikan untuk datang pada mereka ini sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga diri kita daripada kita terlibat daripada makan makanan sumber yang haram ini, sehingga kan kita dimasukkan di kalangan hamba-hamba Allah yang menjaga diri kita dalam amalan-amalan yang kita jaga pada diri kita daripada terlibat daripada makan makanan yang kita nampak halal tapi sebenarnya haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah pada Allah dalam urusan kita, dalam urusan makan minum ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan mereka yang benar-benar beriman pada Allah dalam urusan sedemikian rupa. Sama juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu sebut, la yaqbalullahu salatu mri'in fi jawfihi haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak akan diterima solat seseorang. Rasulullah sebut dalam hadis ini, tak akan diterima solat seseorang mana-mana orang yang memasukkan daripada bibir dia satu sumber yang haram pada diri dia. Masuk pada bibir dia sumber yang haram, bagaimana pada diri dia untuk dia menjaga yang namakan dengan amalan-amalan pada kehidupan dia untuk mentaati perintah Allah. Mudah-mudahan daripada apa yang saya sebut ini, dia akan mengingatkan pada diri saya dan para pendengar dan penonton sekalian untuk sama-sama kita menjaga diri kita daripada termakan daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, ataupun makanan yang syubhat dalam hidup kita, kesamaran dalam hidup kita, supaya kita benar-benar makan makanan yang halalan tayyibah, makanan halal dan juga baik yang diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diketemukan lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.